Merah menyala si bunga raya, biarkan ia mekar di sana. Izinkan saya mula bicara agar manfaat diperoleh bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini merupakan tugasan tutorial yang ke-8 bagi subjek GPMK 1012. Saya Kumaira Aisyah binti Zainuddin bersama dua rakan akan membentangkan pada hari ini, iaitu Nur Umairah Damia binti Mak Fauzi dan Nur Hasfarah Wahidah binti Muhammad Syahir. Nama pensyarah yang terlibat bagi subjek ini ialah Encik Muhammad Nizam bin Hamid. Baiklah, untuk pengetahuan semua, topik yang akan dibincangkan pada hari ini ialah menjaga air muka orang lain dan bersikap terbuka. Dengan ini, saya akan membincangkan mengenai menjaga air muka orang lain. Seperti yang sedia maklum, muka sangat berkait rapat dengan maruah diri sehingga tercipta pelbagai peribahasa yang berkaitan dengan muka. Malu pula merupakan perasaan yang dapat difahami sebagai suatu nilai suci dan murni yang menjadi asas kepercayaan. Menjaga air muka membawa makna tuntutan menjaga akhlak dan maruah individu, keluarga dan masyarakat. Seperti yang sedia maklum, terdapat pelbagai tujuan bagi menjaga air muka orang lain. Antaranya ialah menjaga maruah dan aib. Hal ini kerana perbuatan menghina dan merendah-rendahkan orang lain adalah perbuatan yang ditegah. Selain itu, perasaan malu bukan sahaja melibatkan perasaan diri sendiri, malah boleh melibatkan keluarga dan komuniti. Tujuan yang kedua pula adalah untuk menjaga perlakuan yang mendatangkan malu dan aib. Hal ini kerana perbuatan ini berupaya menimbulkan ketegangan dan menghancurkan keharmonian dalam masyarakat. Dan tujuan yang terakhir ialah mengawal mulut. Jika anggota ini tidak dapat dikawal dengan baik, ia dapat mengundang rasa malu kepada diri sendiri dan orang lain. Dan seterusnya, percakapan seseorang juga tidak boleh secara berlebihan kerana ia menimbulkan kebosanan orang lain dan dianggap mulut murai. Seterusnya akan disambung oleh rakan saya yang lain. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih rakan saya Kumaira Aisyah binti Zainuddin. Seterusnya saya akan menerangkan tentang cara menjaga air muka orang lain ketika berkomunikasi. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menghina serta merendah-rendahkan peribadi orang lain. Yang kedua, komunikasi tidak terus, iaitu cakap dengan lebih berlapik namun masih membawa makna yang bergantung kepada situasi dan diri individu. Yang ketiga, mementingkan empati. Yang keempat, merendah diri dengan tidak bercakap besar. Yang kelima, hormat dan memahami budaya orang lain atau cara orang lain berkomunikasi. Dan yang keenam, melebihkan orang lain daripada diri sendiri. Mendengar apabila seseorang itu cuba menyampaikan sesuatu. Dan yang ketujuh, strategi penolakan yang sopan dengan menunggu masa, tempat yang sesuai, pilih ayat atau kata yang lebih sesuai dengan tidak menyatakan tidak secara langsung. Baiklah, seterusnya kesan menjaga air muka orang lain. Yang pertama, matlamat dalam sesuatu perbincangan antara individu akan tercapai. Yang kedua, segala urusan akan berjalan dengan lebih lancar tanpa sebarang konflik. Yang ketiga, menyumbang kepada keberkesanan komunikasi yang berlaku. Yang keempat, mampu menjaga keharmonian sejagat. Yang kelima, komunikasi silang budaya akan lebih harmoni
Dan yang terakhir, jaringan budaya akan menjadi lebih luas seperti di barat. Seterusnya akan disambungkan oleh rakan saya. Seterusnya, saya Nur Umairah Damia binti Mak Fauzi akan meneruskan pembentangan dengan bersikap terbuka. Penyampai yang efektif harus bersikap terbuka kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Kesediaan penyampai untuk beraksi secara jujur terhadap mesej. Kita memperlihatkan keterbukaan dengan cara memberikan reaksi secara spontan terhadap orang lain. Bersikap terbuka ialah rela menerima idea-idea baharu atau pendapat orang lain. Sikap keterbukaan dapat mewujudkan sikap saling memahami, menghormati, menghargai dan bekerjasama antara anggota masyarakat. Pengantar dan penerima saling menghargai dan menghormati serta menjamin hak-hak orang lain. Dengan bersikap terbuka, semua orang dapat memahami hak dan kewajipannya dalam berkomunikasi dengan memberi peluang orang lain untuk berkomunikasi, memberi pendapat, mengemukakan soalan dan lain-lain. Seterusnya, kita akan lihat ciri-ciri keterbukaan dalam komunikasi. Yang pertama, menerima kritikan dan cadangan daripada orang lain. Yang kedua, memberi kesempatan kepada orang lain untuk memberikan pendapat dan menyampaikan aspirasi secara terbuka. Yang ketiga, saling mengingatkan apabila ada yang melakukan kesilapan. Yang keempat, tidak mengejek apabila ada yang melakukan kesilapan. Yang kelima, tidak marah apabila ditegur secara terbuka. Dan yang terakhir, mampu menambah baik kesilapan atau kekurangan yang ada pada diri. Sekian, terima kasih.